Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Februari bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Jangan taksub kepada individu dakwa Ahlul Bait. Juga doktor dituduh hasilkan porno cabul kanak-kanak. Umat Islam dinasihatkan agar tidak terlalu taksub dengan mana-mana individu maupun kumpulan yang mendakwa berketurunan Ahlul Bait. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, umat Islam sebaliknya perlu kembali merujuk kepada badan berautoriti agama supaya tidak berlaku percanggahan dengan pemahaman ajaran Islam yang sebenar. Kalau kita keliru, kita tak pasti sama ada yang menjalankan dakwah tersebut menepati ajaran Islam ataupun tidak, kena rujuk kepada badan yang berautoriti supaya kita tidak terperangkap dan termasuk dalam golongan-golongan yang sesat. Dan kalau itulah semangat yang dipegang oleh rakyat kita, orang Islam di Malaysia ini, buat rujukan yang tepat, kita akan selamat. Sebab ini melibatkan isu akidah. Sementara itu, beliau memaklumkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bekerjasama rapat bersama pihak berkuasa agama Islam, khususnya Jabatan Agama Islam Negeri dan Polis Diraja Malaysia bagi menyiasat perkara berkenaan. Malah tegasnya pihaknya juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengeksploitasi agama untuk kepentingan diri maupun kumpulan tertentu. Sebelum ini, media mendedahkan terdapat seorang lelaki yang mendakwa warga Maghribi yang mengaku mempunyai jalur keturunan ke-38 Nabi Muhammad SAW. Dia turut disahkan sering keluar masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial dan mempunyai ramai pengikut di negara ini. Seorang doktor mengaku tidak bersalah atas 6 pertuduhan menghasilkan pornografi dan melakukan ambang seksual sewaktu merawat 6 pesakit kanak-kanaknya pada Disember 2022 hingga 26 Januari 2023. Tertuduh Dr. Anas Ramli, 32 tahun, memohon untuk dibicarakan selepas kesemua pertuduhan itu dibacakan jurubahasa di hadapan hakim di Mahkamah Session Kemaman. Menurut pertuduhan, tertuduh yang kini bertugas di Hospital Kerajaan di Kuantan didapati menghasilkan pornografi dalam bentuk gambar terhadap 5 pesakit perempuannya yang berusia 7 hingga 11 tahun ketika merawat mangsa di Hospital Kemaman. Anas melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 5 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak AKK-STK 2017 yang dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta sama. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara maksimum 30 tahun dan tidak kurang 6 sebatan. Tertuduh juga didakwa melakukan gangguan seksual fizikal dengan menyentuh payudara pesakit kanak-kanak perempuan 12 tahun pada 8 Februari tahun lalu di hospital sama. Kesalahan itu dilakukannya mengikut Seksyen 14-A AKK-STK 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebatan. Ia juga dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta sama yang membolehkan tertuduh dihukum penjara tidak lebih 5 tahun dan tidak kurang 2 sebatan jika sabit kesalahan. Hakim membenarkan jaminan RM30,000 bagi 6 pertuduhan dengan seorang penjamin selain mengarahkannya melapor diri di Balai Polis setiap bulan sehingga kes selesai. Selain itu, tertuduh juga mengaku tidak bersalah ketika didakwa di Mahkamah Magistrate atas kesalahan memiliki gambar lucah di dalam telefon bimbitnya yang dilakukan di dalam Dewan Bedah di hospital sama pada 1 November 2022. Dia dituduh mengikut Seksyen 292 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan.
Magistrate membenarkan tertuduh dijamin RM3,500 dengan seorang penjamin dan mengarahkannya untuk tidak mendekati mangsa dan saksi sehingga kes selesai. Kedua-dua mahkamah menetapkan 21 Mac depan untuk serahan dokumen oleh pasukan pendakwaan. Baik, sepanjang operasi khas Tahun Baru Cina yang bermula awal bulan ini, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bertindak menggantung lesen 14 pemandu bas ekspres yang didapati positif dadah. Pengarah kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan berkata, mereka dikesan melalui ujian saringan air kencing yang dilakukan ketika pemeriksaan di terminal bas seluruh negara sepanjang operasi khas berjalan. Hasil daripada ujian urin yang telah dijalankan oleh AADK didapati 14 kes positif kenderaan perkhidmatan awam ini, di mana pemandu-pemandu ini, lesen-lesen pemandu ini akan digantung digantung di bawah Akta 715, iaitu di bawah Akta APAD di mana apabila ianya positif dan telah disahkan oleh APAD, maka lesen-lesen kenderaan pemandu ini akan digantung bagi tujuan mengelakkan mereka dari terus menggunakan kenderaan-kenderaan perkhidmatan awam. Menurut Datuk Lokman, tindakan itu diambil mengikut Akta 715 dan Seksyen 36 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam kurungan Akta 333. Terdahulu, beliau bersama pengarah JPJ Pahang, Kamarul Iskandar Nordin melakukan pemantauan operasi khas Tahun Baru Cina di Jalan Kuantan Gambang dekat Kuantan. Ditanya mengenai punca pemandu bas terbabit mengambil bahan terlarang itu, Datuk Lokman berkata ia dipercayai bagi memberi tenaga tambahan kepada mereka yang memandu untuk jarak jauh. Namun katanya tindakan tersebut bukan cara yang betul dan ia boleh membahayakan penumpang. 4 lelaki warga asing ditahan kerana disyaki menggunakan kad pengenalan palsu dan kad pengenalan milik individu lain. Warga asing yang bekerja sebagai pengawal keselamatan itu berusia antara 28 hingga 36 tahun dan mengaku berasal dari negara jiran Filipina. Mereka ditahan 11 pegawai penguatkuasa Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui operasi terancang yang dijalankan bahagian siasatan dan penguatkuasaan JPN Kuala Lumpur pada Selasa. Operasi dijalankan atas maklumat risikan terdapat warga asing yang bekerja menggunakan kad pengenalan palsu. Kesemua kes disiasat di bawah Peraturan 25/1/I Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Akta 78 kerana disyaki menggunakan kad pengenalan palsu dan kad pengenalan milik orang lain sebagai pengenalan diri. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 3 tahun atau denda tidak lebih RM20,000 atau kedua-duanya. Jabatan Pendakwaan Syar'i Malaysia atau JPSM yang dalam perancangan untuk ditubuhkan antara lain akan membantu menyelaraskan urusan Jabatan Pendakwaan Syar'i di setiap negeri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar bagaimanapun berkata, penubuhan jabatan itu tetap perlu dibawa ke Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam MKI serta Majlis Raja-Raja Melayu untuk mendapat perkenan dan persetujuan. Beliau berkata setakat ini tiada jabatan daripada persekutuan untuk menyelaraskan beberapa perkara dan hanya Jabatan Kehakiman Syariah yang menyelaraskan amalan pentadbiran di Mahkamah Syariah seluruh negara. Kita kan dalam konteks jenayah kan kita ada Jabatan Pendakwaan Syar'i. Kita ada Ketua Pendakwa Syar'i ataupun pengarah Jabatan Pendakwaan Syar'i di negeri-negeri. Cuma yang belum ada adalah satu jabatan di peringkat persekutuan yang boleh menyelaras pelaksanaan pendakwaan syar'i di negeri-negeri. Dengan ada ni Jabatan Pendakwaan Syar'i di peringkat agensi yang sudah tentu saya tekankan di sini, apa saja nak mewujudkan jabatan-jabatan di peringkat persekutuan mesti mendapatkan perkenan persetujuan daripada MKI, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam yang setakat hari ini dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan kemudiannya mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Sebelum ini, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata proses penubuhan JPSM kini dalam peringkat perbincangan
Katanya kerajaan komited melaksanakan pemerkasaan perundangan syariah secara sistematik dan teratur menerusi rang undang-undang RUU Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 RUU 355. Bukan sahaja RUU 355, kerajaan akan membawa RUU lain seperti RUU Mufti dan pindaan Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505 dan ada beberapa lagi. Jenazah bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud selamat disemadikan di tanah perkuburan keluarganya di Demak, Jaya Kuching pada jam 2.20 petang tadi. Tun Abdul Taib yang meninggal dunia pada usia 87 tahun disemadikan bersebelahan pusara isteri pertamanya Allahyarham Tuh Puan Lalai Taib dan pengurusan majlis diketuai Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Majlis pengebumian mengikut istiadat kerajaan negeri itu berjalan lancar biarpun dalam keadaan hujan renyai. Kedua-dua anak lelakinya iaitu Datuk Seri Sulaiman Abdul Rahman dan Datuk Seri Mahmud Abu Bakir turut menyambut jenazah ketika diturunkan ke liang lahat. Terdahulu solat jenazah telah berlangsung di Masjid Demak selepas solat Zuhur. Turut hadir yang di-Pertua Negeri Tun Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta anggota Kabinet Negeri. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah dan Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah turut mencemar duli menghadir majlis tersebut. Masa kecil dulu, he was very strict, very disciplinarian, and our mother gave him all the support. Bila selalu kerja lama, I mean he works very hard, and this is something we all remember. Even when he came back, you can see mukanya, he was so tired, right? Yet he got time to take us to see a movie or something like that. And he, even though I can see yes he's tired, but because kasih sayangnya dia sanggup spend time with us. Walaupun kadangnya tidur berlungkur dalam panggung wayang, tapi that's my father. Selalu mengingat dengan anak di rumah. I have lost a very good and dear friend. He was my mentor and he is my guidance, he is my inspiration. We grew up together in politics. I served as his deputy and my capacity Deputy Chief Minister for 33 years under him, and I have learned a lot. He guided me through all my political career. Nobody in Sarawak who has that record. He served for 61 years. Terima kasih. Memanglah we are very sorry for the loss of our Tun Taib. I think he has been a great leader. He has ruled us for many number of years and has brought in lots of development to Sarawak and also to the country. So for that, I would like to say condolence to the families. Negeri Sarawak sebenarnya, tetapi juga kepada negara. Jadi saya merakamkan takziah kepada keluarga, juga kepada Datuk khususnya dan rakyat Sarawak khususnya yang kehilangan seorang tokoh besar yang hari ini pun kita lihat daripada semalam hari ini betapa rakyat cukup menghargai sumbangan beliau bukan sahaja pada negeri Sarawak tetapi juga pada negara. RM14 juta untuk Palestin. Alhamdulillah bertemu kembali. Nelayan di perkampungan nelayan Sungai Ular di Kuantan kecewa apabila isu muara cetek dihadapi mereka sejak setahun lalu seolah-olah tiada penyelesaian. Dakwa mereka jika sebelum ini mereka boleh turun ke laut seawal jam 4 pagi, namun kini mereka terpaksa menunggu air pasang untuk membawa bot melepasi muara sungai. Menurut nelayan di sini, masalah itu menjadikan kira-kira 200 nelayan berdepan kesukaran mencari rezeki.
Mereka berkata kebanyakan pemilik bot terpaksa melabuhkan bot mereka di tengah laluan air sementara menunggu air pasang sebelum membawa bot masuk ke jeti. Bahkan ada antara mereka terpaksa mengikat bot di pesisir pantai pada waktu malam kerana tidak dapat membawa masuk bot ke jeti kerana paras air terlalu cetek. Kami nelayan, warga nelayan, masalah muara cetek, kesang daripada pengambilan pasir. Pemain industri pasir ini seolah bila habis kerja dah dapat apa yang dia nak, hasilnya kesan yang ditinggal kesan-kesan yang mengganggu kami warga nelayan untuk keluar masuk muara. Nelayan lain turut meluahkan kekecewaan apabila masalah muara cetek akibat kerja korek pasir itu turut memberi kesan kepada bot mereka. Lepas macam kita pergi ke laut, kita ke laut, kita balik, kita lepas tu pagi esok kita nak pergi, kita pergi labur. Petang udah kat nak garik orang telefon kata bot tenggelam. Baru ombak kan, kita labur laut pun mau itu apa? Tenggelam, dah sekali tenggelam perahu. Pernah. Banyak kali lah. Masa dulu bila keadaan kuala macam ni kena pada konkrit apa semua pecah juga. Hampir-hampir tenggelam. Sadar atas sana. Macam-macam lah pengalaman tu. Bagi peraih ikan pula, isu muara cetek di perkampungan nelayan Sungai Ular turut memberi kesan kepada bekalan ikan segar kepada pelanggan. Sebenarnya boleh ambil dalam sungai, air boleh masuk ni apa. Di sekarang ni payah ambil mana di tepi pantai pakai helak ke ni. Kena datang ke bot je. Pergi ambil bot ni akut satu-satu gitu. Nak tunggu air boleh masuk, air pasang besar, baru boleh. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun berserah Andan Suara Rabu ketika dihubungi memaklumkan perkara itu sudah dibawa kepada perhatian Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Pahang. Beliau difahamkan JPS sudah melawat kawasan berkenaan dan memberi komitmen mencari jalan penyelesaian. Katanya masalah dihadapi warga nelayan di perkampungan Sungai Ular sudah berlarutan sekian lama, namun tiada usaha bersungguh-sungguh pihak berwajib. Baik, lebih 14 juta ringgit berjaya dikumpul menerusi kutipan tabung musaadah bagi misi bantuan kemanusiaan Palestin. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, hasil kutipan itu fokus untuk pembangunan pasca perang. Jelas beliau sumbangan itu akan disalurkan menerusi pihak berotoriti serta badan bukan kerajaan NGO yang diiktiraf. Pihak Urustia, JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia telah ada perancangan sebab sumbangan ini yang akan diserahkan kepada KLN nanti dia akan dibincang Kementerian Luar Negeri dan kepada NGO yang saya sebut tadi yang memang berurusan yang kita percaya. Dan juga nanti ada juga sebahagian yang mungkin akan digunakan untuk pembinaan semula. Saya difahamkan kan tim mereka untuk pembinaan hospital apa semua ada untuk kitchen yang ni yang akan dirancang oleh pihak JAKIM dan Yayasan Wakaf Malaysia pasca peperangan nanti, insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan cek curah sumbangan kutipan tabung musaadah bagi misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin di Putrajaya siang tadi. Ia melibatkan sumbangan daripada beberapa agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, syarikat perbankan, syarikat korporat serta orang awam yang dilancarkan sejak 13 Oktober lepas. Sementara itu, beliau memaklumkan hasil sumbangan tersebut menunjukkan agensi-agensi agama serta syarikat korporat lain di peringkat persekutuan dan negeri telah bersama-sama bersolidariti atas isu Palestin. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN menubuhkan dana wakaf sebagai usaha mempelbagaikan sumber dana agensi itu untuk pembiayaan pendidikan tinggi. Pengerusi PT-PTN Datuk Nurliza Abdul Rahim berkata, usaha itu dilihat dapat mengurangkan kebergantungan PT-PTN kepada kerajaan sebagai sumber dana pembiayaan jangka panjang. Jelas Datuk Nurliza, dana yang diperoleh menerusi wakaf tunai itu akan dijana melalui pelaburan patuh syariah
Tambahnya, sebahagian dana itu akan diagihkan sebagai beasiswa kepada pelajar. Beliau berkata sokongan padu pelbagai pihak amat diperlukan bagi menyumbang kepada pendanaan pendidikan tinggi negara. Dalam menunaikan amanah yang diberikan ini, PTPTN kini menggerak langkah ke hadapan untuk menubuhkan wakaf pendidikan sebagai salah satu inisiatif bagi mempelbagaikan sumber dana PTPTN untuk tujuan pembiayaan pendidikan tinggi. Saya berharap apabila wakaf pendidikan ini kita lancarkan, inisiatif ini akan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada syarikat-syarikat korporat, institusi-institusi keuangan, agensi kerajaan dan swasta serta para pelanggan untuk melaksanakan amal kebajikan melalui wakaf pendidikan. Pada program itu, PTPTN turut memeterai memorandum perjanjian MOA bersama Yayasan Wakaf Malaysia bagi memastikan skim dana wakaf berkenaan dapat diurus secara lebih efektif dan kompeten. Sebagai rekod, sehingga 31 Disember 2023, PTPTN telah membantu seramai 3.95 juta pelajar membabitkan dana pinjaman berjumlah 71.32 bilion ringgit. Baik, bagi meringankan beban golongan asnaf yang mempunyai masalah pendengaran, tabung Haji TH menyumbang RM1 juta bagi program Pusat Audiometrik Bergerak atau Mobile Hearing. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Ain Mokhtar berkata, program bersepadu ini merangkumi 3 aspek utama iaitu penyediaan pusat audiometrik bergerak, program saringan dan pemberian alat bantuan pendengaran untuk golongan asnaf. Harap dengan adanya pusat audiometrik bergerak ini, golongan sasar akan dapat didekati dan mereka akan berpeluang untuk membuat pemeriksaan secara percuma oleh pakar sekaligus memberi keselesaan dan membantu kehidupan mereka seterusnya. Maknanya dengan adanya lori bergerak ini, kita harapkan bantuan yang dapat diberikan melalui sumbungan tabung haji dengan Yapel ini kita dapat perluaskan ke negeri-negeri yang lain. Itu harapan lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pusat audiometrik bergerak di Kompleks Rumah Pengasih Warga Prihatin RPWP di Sungai Ramal Dalam, Kajang. Turut hadir pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Tuan Said Hamadah Said Osman. Tambahnya, pusat audiometrik bergerak telah memulakan siri jelajahnya bermula tahun lepas dan menyasarkan sekurang-kurangnya 500 saringan percuma sebulan atau 6,000 saringan setahun. Di Malaysia, seramai 44,208 orang kelainan upaya OKU dari golongan dewasa dan kanak-kanak yang berdaftar sehingga 30 September 2023. Manakala 4 daripada 1,000 bayi yang menjalani saringan pendengaran Universal Neonatal UNHS di 44 hospital Kementerian Kesihatan KKM dikenal pasti mengalami masalah pendengaran jenis kekal. Datuk Dr. Naim menyeru semua agensi-agensi agama serta badan-badan korporat Malaysia lain untuk turut melaksanakan inisiatif-inisiatif murni seperti program Afiat ini dan pelbagai lagi program kesihatan lain bagi membantu golongan yang memerlukan di seluruh negara. Bayi di Gaza sarung plastik ganti lampin. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Helah Israel semakin menjadi-jadi. Ada sahaja cara untuk menindas rakyat Palestin. Terbaru, Israel sengaja tidak memindahkan hasil cukai kepada pihak berkuasa Palestin atau PA sekaligus menyebabkan gaji dan pencen penjawat awam dan pesara tidak boleh dibayar. Israel biasanya memungut hasil cukai di lintasan sempadan di bawah kawalannya bagi pihak Palestin dan memindahkannya ke Perbendaharaan Palestin di bawah protokol hubungan ekonomi yang ditandatanganinya dengan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO di Paris pada 1994. Ia juga mengutip duti kastam pada import Palestin. Secara keseluruhan, ia biasanya membayar kepada PA dengan purata sebanyak $188 juta Amerika sebulan atau kira-kira 901 juta ringgit. Hasil ini mewakili sumber pendapatan utama pihak berkuasa. Namun Kabinet Israel pada November lalu memutuskan untuk menggantung pemindahan hasil cukai berikutan serangan 7 Oktober oleh kumpulan Hamas.
Menurut kenyataan Kementerian Luar Norway yang dikeluarkan pada 19 Februari lalu, Norway menjalankan proses menerima hasil cukai yang dikutip oleh Israel bagi PA selepas urusan itu digantung. Kenyataan itu menambah bahawa proses itu akan menyaksikan Israel memindahkan hasil cukai yang dikutip ke Norway. Kemudian Norway menghantar jumlah itu kepada PA kecuali jumlah yang diperuntukkan untuk Gaza. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh pada sidang kabinet mingguan pada Selasa lalu berkata Israel menahan semua hasil cukai. Kali terakhir pekerja dan pesara menerima gaji penuh mereka pada Oktober 2021. Selepas itu, mereka hanya menerima gaji secara berselang-seli kerana krisis keuangan pihak berkuasa dan lebih-lebih lagi mereka tidak menerima apa-apa sejak Januari tahun ini. Mahu beli makanan pun tiada wang, ini kan pula lampin pakai buang. Itu antara rintihan kaum ibu di Gaza yang tidak mampu memberi keselesaan kepada bayi mereka memandangkan sekotak lampin pakai buang mencecah 400 shekel bersamaan RM500. Sebagai alternatif, mereka terpaksa menggunakan kain buruk walaupun memberi kesan kesihatan kepada kanak-kanak. Kedatangan mereka ke Rafah sebelum ini hanya selai sepinggang dan tidak sempat membawa keperluan asas bayi mereka. Niat mereka untuk membeli keperluan asas bayi itu di sini tidak kesampaian apabila ia dijual terlalu mahal, mungkin disebabkan permintaan yang tinggi ketika Gaza sedang bergolak. كل حاجة معانا يعني رمناها وإحنا جايين كانوا في الخط الآمن هذا اللي بيحكوا عنه خط آمن ولما وصلنا لهان تفاجأنا بأسعار البمباز إنه غالي 2,400,000 حق بوكيت البمباز يعني أحيانا كنا نحط شرايط وأحيانا بنجيب بمباز كبار السن هذا بنقصهم. لما بكونش في عندها بمبز وهيك جسمها وبتفقع وبقعد بعيط عليها، فيش جلدتها كلها بتسيل دم من قله البمبز وفيش ولا علاج من تحت، ما فيش إلها كمان من قله البمبز، وانا ما فيش معي دخل يعني اكل وشرب وكمان بمبز مصروف ثاني، البمبز لحاله مصروف ثاني. Terpanggil untuk membantu kaum ibu, seorang pemilik kedai jahit di Rafah nekat menghasilkan lampin pakai buang mampu milik yang diperbuat daripada pakaian makmal. استخدمنا المعطف الكورونا، طبعا هو هذا موجود كثير في السوق ورخيص بسعر رخيص. استخدمنا وطلعنا منه اللي هو اللزق اللي بيكون محطوط في اليونيفورم، واخذنا منه المغيط لانه مش موجود اصلا في البلد. وقصينا اليونيفورم بعد ما خلصنا قصيناه عملناه اللي هو الباترون تبع الفوطه الصحيه، وهذا القطن الطبي، قطن طبي استخدمناه والشاش طبي حطيناها عليها وخيطناها. Dia menghasilkan kira-kira 500 keping lampin pakai buang, namun jumlah itu tidak dapat menampung permintaan berikutan kemasukan lebih ramai rakyat Gaza ke Rafah. Dan lebih sedih, tanpa wang, ibu bayi di Gaza terpaksa memakaikan anak-anak mereka dengan lampin beg plastik. Plastik itu disarung dari kaki hingga ke bahagian atas bagi memastikan najis bayi tidak meleleh keluar dan najis hanya melekat pada napkin. Namun ia menimbulkan rasa tidak selesa, ruam dan melecet pada bayi kerana bahan yang digunakan tidak sesuai. Ini mengundang kepada penyakit kulit dan jangkitan lain. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azrina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.